الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair, amma ba'd. Ganjaran bagi orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ganjaran yang dimaksudkan di sini pahala. Kita memperolehi pahala yang akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ibadat-ibadat seperti kita sembahyang, baca Quran, zakat, haji, puasa dan sebagainya. Sebahagian daripada bentuk ibadat juga adalah melahirkan kecintaan kepada Nabi SAW. Maka mencintai Nabi ada fadilat, dia ada kelebihan, ada keutamaan, ada ganjaran pahala yang dijanjikan oleh Allah. Sebab apa Allah Ta'ala bagi pahala orang yang sayang kepada Nabi? Bila seseorang sayang dan cinta kepada Nabi SAW, lalu akan diikuti dengan tindakannya melaksanakan segala suruhan Nabi dan meninggalkan segala larangan Nabi. Suruhan dan larangan Nabi adalah merupakan suruhan daripada Allah Subhanahu wa taala juga. Sebab itu dianggap mematuhi perintah Nabi adalah merupakan sebahagian daripada bentuk ibadat. Dan melahirkan kecintaan kepada Nabi SAW juga adalah merupakan suatu ibadat yang akan dikurniakan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang tidak perlu disebut lagi kerana sedia dimaklumi ialah Nabi tidak memerlukan kecintaan kita kepada baginda. Yang ini jelas. Nak kata kita sayang kepada Nabi, Nabi naik martabat dan kedudukan dia. Kalau orang tak sayang kepada Nabi, kedudukan Nabi pun jadi jatuh, jadi rendah. Tak perlu. Kerana Nabi SAW sendiri memang dah mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Sebab itu, nama Nabi Muhammad SAW sendiri Muhammad. Daripada Hammada, yuhammidu, tahmidun, Muhammadun, Muhammadun. Hammada ni maknanya banyak pujian. Kalau isim fa'il Muhammadun, orang yang banyak memuji. Kalau Muhammadun, orang yang banyak dipuji. Maka Nabi SAW banyak dipuji. Sebut saja Nabi, orang akan sebut sallallahu alaihi wasallam. Sebut Nabi Muhammad, diikuti oleh sallallahu alaihi wasallam. Diikuti oleh perkataan sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya marrah, sallallahu alaihi asyara." Barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya 10 kali. Apakah makna selawat Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang selawat kepada Nabi? Iaitu Allah Ta'ala akan mengurniakan 10 pahala dan menggugurkan 10 dosa-dosa kecil bagi orang yang berselawat kepada Nabi. Jadi Nabi ni dia tak perlu orang puji tak puji, dia tetap memiliki kedudukan yang mulia. Di dalam satu hadis yang sahih, Nabi kata kepada orang yang hina dia, "Kenapa kamu mencaci aku sedangkan nama aku adalah Muhammad? Nama aku adalah orang yang banyak dipuji. Orang katalah, kutuklah macam mana pun kepada Nabi SAW, Nabi dilontarkan dengan berbagai fitnah, tuduhan dan diberi berbagai-bagai gelaran, majnun, gila, sahir, ahli sihir. Macam-macam tuduhan yang dilontarkan kepada Nabi, tetapi tidak terjejas. Tidak terjejas sedikit pun kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi.
Kerana dia sendiri namanya Muhammad. Maknanya orang yang banyak dipuji. Kewujudan cinta kita tidak akan dapat menambah kedudukan dan ketinggian baginda. Sayang tak sayang bagi kita ni kepada Nabi tak akan menambah kedudukan beliau. Demikian pula ketiadaannya juga, ketiadaan cinta kita kepada Nabi. Kita tak sayang Nabi pun, Nabi tak heran pun. Dan tidak menjadikan kedudukan dia jadi rendah. Juga tidak akan mengurangkan darjat dan kemuliaan baginda. Masakan tidak, sedangkan baginda ialah kekasih Tuhan semesta alam. Allah Ta'ala dikasihi. Kalau kita tak kasih pun dia tak heran. Allah Ta'ala sendiri kasih kepada dia. Cuma sebab apa kita nak kena kasih kepada Nabi? Nak kena cinta kepada Nabi? Kerana di sana ada ganjaran. Di sana ada pahala. Dan cinta kepada Nabi sebahagian daripada bentuk ibadat kepada Allah. Bukan itu sahaja, bahkan sesiapa yang mengikuti baginda pasti akan dicintai Allah dan diampunkan segala dosanya. Sebagaimana firman Allah. Maknanya bila kita sayang kepada Nabi, Allah Ta'ala juga sayang kepada kita. Bila Allah Ta'ala menyayangi kita ataupun menyayangi seseorang hamba, maka hasil daripada kasih sayang Allah, kecintaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia akan memperolehi rahmat. Rahmat ini amat penting bagi kita sebagai hamba Allah. Sebab seseorang masuk syurga disebut di dalam hadis yang sahih, la yadkhulul jannata ahadun bi'amalihi. Tidak sekali-kali seseorang itu masuk syurga dengan amalan. Lalu sahabat bertanya, bagaimana dengan kamu sendiri wahai Rasulullah? Dia kata, qala wala ana. Walaupun aku sendiri tidak layak masuk syurga dengan amalanku, melainkan dengan kasih sayang dan juga rahmat daripada Allah. Jadi rahmat Allah Ta'ala itu penting. Sayang kepada Nabi menyebabkan kita dicintai oleh Allah, disayangi oleh Allah dan dikurniakan rahmat. Daripada rahmatlah seseorang itu boleh masuk syurga, bukan dengan ibadat. Kalau kita nak lihat, nak nilai, nak muhasabah ibadat kita setara mana kita buat ibadat. Sembahyang pun tak khusyuk, puasa tak sempurna. Kita buat ibadat-ibadat banyak tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ikhlas ataupun kurang keikhlasan. Nak sempurna 100% ni payah kita nak dapat. Jadi semoga dengan kasih sayang Allah Ta'ala lah yang dapat melayakkan kita masuk ke dalam syurga. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, Allah Ta'ala perintahkan supaya Nabi Muhammad beritahu kepada umat dia. In kuntum tuhibbunallah. Sekiranya kamu kasih ataupun kamu sayang kepada Allah. Apa buktinya? Fattabi'uni. Maka jawab bagi in tu. Fa tu jawab bagi in. Ikutlah aku. Ikut siapa? Ikut Nabi. Bukan ikut Tok Guru. Dia tak kata ikut Tok Guru. Dia kata ikut Nabi. Fattabi'uni. Ikutlah Nabi. Ikutlah aku maknanya ikut Nabi. Maknanya ikut Nabi penyebab kepada seseorang itu akan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yuhibbukumullah. Nescaya kamu akan ya tu. Yuhibib tu jawab bagi in. Sebab tu dia mati. Dia jawab bagi in. Yuhibbukumullah. Nescaya kamu akan dikasihi oleh Allah. Wa yaghfir. Atah pula daripada yuhibib. Bukan sahaja dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa yaghfir. Wa yaghfir lakum zunubakum. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga akan mengampuni dosa-dosa kamu. Dia tak kata yaghfir lakum dzambakum. Allah Ta'ala akan mengampun dosa kamu. Mufrad. Ini dengan makna jamak. Zambun zambani zunub. Maknanya dosa-dosa kamu yang banyak tu Allah Ta'ala ampun kerana kamu sayang kepada Nabi. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Ta'ala itu maha pengampun lagi maha penyayang. Cinta seseorang kepada baginda tidak akan memberikan sebarang manfaat sehinggalah baginda sendiri membalas cintanya. Barulah kehidupan menjadi bahagia di dunia dan di akhirat.
eloklah kiranya perkara ini dibincangkan secara terlebih perinci. Jadi kalau kita cinta kepada Rasulullah, kalau Rasulullah tak balas balik cinta kita, maka tak ada apa-apa kesan kecintaan kita kepada Rasulullah. Selepas ini kita akan jumpa tajuk-tajuk yang diketengahkan oleh pengarang buku kita ini, ciri-ciri orang yang cinta Nabi, kesan orang yang cinta kepada Nabi, bagaimanakah bukti-bukti seseorang itu yang menganggap, mendakwa dia cinta kepada Nabi. Dia kena ada bukti, bukan sebut saja di mulut cinta Nabi, tak, diikuti dengan tindakan. Mencintai Nabi adalah salah satu sebab memperolehi kemanisan iman. Jadi iman yang ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kerana ada kemanisan. Jadi kalau kita, tuan-tuan, kita baca sesuatu minuman, kita letak gula, tapi tak rasa manis, ada nilai tak gula tu? Ada harga tak? Tak ada harga. Gula itu ada nilai di sisi kita kerana ada manisnya, ada rasa manis. Begitu juga iman di sisi Allah Ta'ala, bila tidak ada nilai di sisi Allah, kalau iman itu tidak ada kemanisan. Jadinya, di antara ciri seseorang yang memiliki kemanisan iman di dalam diri dia, dia ada 3 perkara yang disebut di dalam hadis di bawah ini. Allah telah meletakkan beberapa sebab untuk seseorang merasai kemanisan iman. Salah satunya adalah mencintai Nabi SAW melebihi segala sesuatu. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Anas yang meriwayatkan daripada Nabi bahawa baginda bersabda. Di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kalau di dalam Sahih Bukhari, di dalam Kitabul Iman, Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara. Nabi kata, seseorang yang ada 3 perkara di dalam diri dia, dia telah memiliki kemanisan iman. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, dia meletakkan kecintaan kepada Allah dan juga Rasulnya lebih daripada segala-galanya. Semalam kita dah sebut, kita ada cinta dengan berbagai-bagai perkara. Kepada harta benda, anak isteri, wang ringgit, tempat tinggal, perniagaan dan sebagainya. Tetapi mestilah meletakkan kecintaan kepada Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mengasihi seseorang, dia tidak mengasihi akannya melainkan kerana Allah. Kita sayang kepada siapa? Daripada kalangan manusia di dalam dunia ini, mesti kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan di atas tujuan dan maksud-maksud yang lain. Yang ketiga, wa an yaqraha an ya'uda fil kufri. Di antara ciri orang yang memiliki kemanisan iman di dalam diri dia, yang ketiga, bahawa dia benci menjadi kafir. Jadi murtad, jadi kafir, terkeluar daripada Islam, ataupun disebut sebagai ridah ni, dia takut. Sebab apa dia takut di sini? Dia takut kerana dia ridah, murtad, kufur itu penyebab kepada masuk neraka. Kama yakrahu an yuqsafa finnar. Sebagaimana dia benci dia dicampakkan ke dalam api. Di sini disebut wa an yakraha an ya'uda. Dia benci berpaling kepada kafir, mengulangi fil kufri pada kekufuran. Kenapa dia kata ya'ud? Kenapa dia kata mengulangi ataupun kembali? Kerana sahabat Nabi SAW, sebelum mereka masuk Islam, mereka kafir dulu. Mereka berada di zaman jahiliah. Lepas tu masuk Islam setelah dakwah yang disampaikan oleh Nabi. Setelah mereka masuk Islam, mereka benci kembali kepada kafir. Sebab dulu dah kafir. Sebab tu dia kata ya'ud. Maknanya dia mengulangi kekafiran. Dia benci mengulangi kekufuran. Jadi kafir dia benci. Kerana dulu dah kafir dah sesat dah. Berbagai-bagai perkara yang mereka lakukan dalam semasa mereka sesat, semasa mereka jahiliah, semasa mereka kafir. Macam-macam kesesatan yang mereka lakukan.
Jadi di sini, sebab itu disebut ya'udu kerana mereka telah kafir. Dia benci mengulangi kepada kekufuran sebagaimana dia benci dicampurkan ke dalam neraka. Sebab apa benci masuk dalam api? Sebab api ini sakit, menyeksakan, mengerikan. Sebab itu dalam Al-Quran banyak bila dikaitkan dengan neraka, walahum azabun alimun, bagi mereka azab yang pedih. Walahum azabun azimun, bagi mereka azab yang besar. Inna azab rabbika lasyadid, sesungguhnya azab Tuhanmu sangat bersangatan. Fama asbarahum 'alan nar, alangkah sabarnya mereka ataupun tahannya mereka terhadap api neraka. Ini ayat Allah Ta'ala perli. Tak ada siapa yang tahan, tak ada siapa yang sabar yang boleh tanggung siksaan neraka. Seringan-ringan siksa neraka ini, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Di antara bentuk siksa neraka ni bakar kulit. Bakar kulit ya. Bila kulit yang pertama hilang, hangus, rosak, musnah, datang kulit baru, bakar lagi. Begitulah seterusnya. Itu sebahagian daripada bentuk siksaan. Jenis bakar kulit ya. Ada yang Allah Ta'ala pegang ubun-ubun ini, dia benamkan kepala dalam depan api neraka. Macam-macam siksa neraka. Dan yang paling ringan lagi siksa neraka ini, rajulun mutana'ilun. Rajulun mutana'alun bina'laihi hatta yaghli minhuma dimaru. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, di dalam Kitabul Iman. Seseorang yang diberi pakai satu jenis kasut daripada neraka, kepanasan kasut itu, ulama hurai pula, berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi, bukan tapak itu, tali dia saja dah cukup. Tali kasut tu. Dia pakai kasut itu menggelegak kepala dia. Itu seringan-ringan. Di antara manusia, individu yang terima bentuk siksaan macam ni, di antara manusia ataupun individu yang menerima siksaan yang bentuk macam ini adalah Abu Talib. Sebagaimana yang disebut di dalam Sahih Muslim, Abu Talib terima siksaan ini. Paling ringan. Sebab dia sayang kepada Nabi. Walaupun berbeza agama atas dasar anak saudara dia, dia memberi kelonggaran ruang kepada Nabi SAW untuk menyebarkan dakwah walaupun berbeza agama. Oleh kerana itu Allah Ta'ala ringankan siksaan dia. Macam mana cuba kita bayangkan seringan-ringan siksa neraka macam tu, kepala otak jadi menggelegak. Macam timah yang dicairkan di tengah-tengah api yang panas. Kepala otak jadi cair. Seringan-ringan. Yang tu paling ringan. Yang paling berat siapa? Golongan mana yang terima siksaan api neraka yang paling berat? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di dalam api neraka Allah Ta'ala yang paling bawah sekali, dekat bara api tu. Yang tu orang munafik akan menerima siksaan tersebut. Makna kemanisan iman seperti yang disebutkan para ulama adalah merasai kelazatan ketika mentaati Allah. Bila tengah buat ibadat tu rasa lazat, seronok. Jadi bila kita buat ibadat ini, kalau kita baca di dalam kitab-kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia bukan nak kena rasa takut je. Bila sembahyang ni rasa takut je. Dia nak kena ada perasaan mahabbah dan juga raja. 3 perkara. Khauf, takut bila sedang tu buat ibadat tu rasa takut. Bukan perasaan tu yang tu saja nak kena ada. Dia kena ada mahabbah, rasa cinta sayang kepada Allah. Sebab tu kita buat ibadat. Bukan buat ibadat kerana takut je. Banyaknya kita duduk mengaji buat ibadat takut je. Sembahyang tu sebab takut, puasa takut, baca Quran sebab takut kepada Allah Ta'ala. Sebab tu tak rasa manis, rasa takut. Tak rasa seronok buat ibadat, duk rasa takut je. Kalau kita baca Quran dan hadis Nabi, tak macam tu. Tetapi kita dah dididik, diasuh. Bila buat ibadat ni mesti kena rasa takut. Tak betul. Dia buat ibadat ni kena rasa seronok bersama. Buat ibadat tu seronok nak masuk syurga. Seronok nak duduk dalam kubur. Sebab apa seronok dalam kubur? Kubur ni bukan sebagaimana yang selalu kita dengar, sebagaimana yang selalu dibayangkan kepada kita.
Satu tempat yang sangat mengerikan. Tak. Bukan semestinya begitu. Raudatun min riyadil jannah, hufratun min hufarin nar. Taman daripada taman syurga, lubang daripada lubang neraka. Kalau kafir, maksiat, munafik, dia terimalah. Tapi kalau orang beriman, satu tempat yang menyeronokkan. Tuan-tuan rasa seronok duduk atas dunia ni. Seronok kan? Masih tarawih seronok. Boleh semayang berjemaah. Semayang Isya, Maghrib berjemaah. Tarawih jemaah. Lepas tu witir berjemaah. Mengaji secara berjemaah. Lepas ni moral pula secara berjemaah. Seronok duduk atas dunia ni. Tapi dalam kubur lagi seronok rupanya. Dalam kubur seronok lagi pada atas dunia. Sebab itu, Nabi SAW bila dia nak mati, dia seronok. Dekat-dekat nak mati, dia kata, Allahumma rafiqul a'la, Allahumma rafiqul a'la, Allahumma rafiqul a'la. Dia cinta sangat, rindu sangat nak bertemu dengan kekasihnya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kebanyakan orang bila nak mati takut kan? Nabi seronok dia nak mati. Jadi sebab itulah kita kena belajar, kena mengkaji bagaimana cara untuk melahirkan, untuk memperolehi kecintaan kita kepada Nabi SAW. Baru ada rasa kemanisan iman. Kita beriman itu jadi seronok kerana ada kelazatan. Selain bermaksud mengharungi kesukaran di dalam melaksanakan tuntutan agama dan lebih mengutamakan perkara tersebut berbanding dengan dunia, kehidupan dunia. Dunia pun kita suruh ambil. Tapi jangan pulung dunia lebih daripada akhirat. Jadi orang yang mempunyai kemanisan iman ini, dia pulun akhirat lebih daripada dunia. Alangkah mulianya natijah tersebut. Ya Allah, janganlah engkau halang kami daripada merasai kemanisan iman. Amin ya Rabbal Alamin. Orang yang mencintai Nabi akan bersama baginda di akhirat nanti. Di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, Allah Ta'ala sebut apa? Manusia akan dibangkitkan bersama dengan pemimpin-pemimpin mereka. Orang yang mereka melantik sebagai ketua. Yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Pada hari yang kami suruh setiap manusia dengan pemimpin-pemimpin mereka. Jadi kita pilih siapa pemimpin kita. Sebahagian ulama tafsir menyebut pemimpin kita, ikutan kita adalah Al-Quran. Adakah kita mengambil Al-Quran itu sebagai panduan, sebagai ikutan kita? Yang keduanya, adakah kita menjadikan Nabi SAW sebagai pemimpin untuk diikuti? Orang yang mencintai Nabi pasti akan bersama dengan baginda pada hari akhirat kelak. Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bin Malik. Beliau berkata, seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW sambil bertanya, wahai Rasulullah, bilakah kiamat? Nabi SAW bertanya kembali, apakah persediaan kamu menghadapinya? Dia kata, mata sa'ah, bila berlakunya kiamat? Nabi tanya balik, kamu sedia ke belum? Dia duk tanya buat kiamat ni apa? Kiamat tu dia mesti datang, tapi kamu bersedia ke belum? Kamu dah bersedia ke nak berhadapan dengan kiamat? Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bin Malik, beliau berkata, seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW sambil bertanya, wahai Rasulullah, bilakah kiamat? Nabi bertanya kembali, apakah persediaan kamu menghadapinya? Dia menjawab, cinta kepada Allah dan Rasul. Hak tu je. Dia tak cerita ibadat banyak. Persiapan aku berhadapan dengan kiamat, aku cinta Allah, aku cinta Rasul. Nabi pun bersabda, sesungguhnya kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Nabi kata, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Siapa yang kamu cintai? Iaitu Nabi. Kamu sama dengan Nabi lah di akhirat nanti. Kata Anas bin Malik, belum pernah kami gembira selepas memeluk Islam sebagaimana kegembiraan kami tak kala Rasulullah SAW bersabda, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Jadi kita ni berapa peratus kita cinta kepada Rasulullah daripada insan-insan yang lain, manusia-manusia yang lain, individu-individu yang lain. Berapa peratus je kita cinta Nabi ni?
Kita nak kena muhasabah, nak kena cek betul ke sayang Nabi ni. Rupanya besar fadilatnya, ada ganjarannya. Sama ada ganjaran dunia ataupun akhirat. Kata Anas, aku mencintai Allah dan Rasulnya, Abu Bakar dan Umar. Aku berharap agar dapat bersama mereka meskipun amalanku tidak sama dengan amalan mereka. Bukan sahaja cinta Nabi dan begitu juga cinta kepada para sahabat. Sebab sahabat ini, mereka telah mengikuti keseluruh jejak langkah Rasulullah. Mengamalkan segala apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Bukan senang golongan yang nak diiktiraf sebagai sahabat. Bukan sahaja bertemu dengan Nabi, mesti bertemu di dalam keadaan beriman. Kalau bertemu dengan Nabi, ramai bertemu orang kafir pun bertemu Nabi. Sebab itu Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah menyebut, di antara ta'rif ataupun definisi sahabat ini, man ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa aminun bihi wa amana bihi wa mata 'ala al-Islam. Orang yang pernah bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dan dia mati di atas dasar Islam. Bukan sahaja bertemu, beriman, dia patuh segala ajaran Nabi. Ada penggolongan Syiah membahagikan sahabat ini tiga golongan. Yang pertamanya sahabat yang kafir. Kan ada sahabat yang orang mula-mula sahabat, lepas tu murtad dalam peristiwa tahwilul qiblah, dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, dalam peristiwa kewafatan Nabi. Tiga perkara ini menyebabkan segelintir sahabat jadi murtad. Jadi sahabat ini ada yang kafir, ada yang fasik, ada yang beriman. Bagi ahli sunnah wal jamaah, sahabat semua beriman. Yang telah murtad tak dipanggil sahabat. Dan tidak ada di kalangan sahabat yang fasik. Kalau tuan-tuan baca di dalam kitab Summah Tada itu, yang dikarang oleh Dr. Ahmad Tijani, seorang ulama Syiah. Dia dulu asalnya Sunni. Bila dia pergi ke Iraq, dia bertelaki dengan guru-guru Syiah, syekh-syekh Syiah di Iraq. Akhirnya dia kata, baru aku dapat kebenaran. Summah Tada itu. Kemudian aku telah memperolehi petunjuk. Maknanya, semasa dia duduk dalam Sunni dulu, dia rasa dia sesat. Buku ini diterjemah di dalam berbagai-bagai bahasa. Menjadi buku, makna buku teks usrah bagi pelajar-pelajar sekolah agama dulu. Di satu tempat di Bagan Serai tu. Saya tak nak sebut lah sebab live ni kan, sekolah tu. Dia jadikan buku ini sebagai buku teks usrah. Ramailah puak-puak yang mengaji buku tu jadi Syiah, lepas tu hantar ke Iran. Balik duduk Iran 3-4 tahun, 5-6 tahun, balik tu yang ada tuan-tuan jumpa dalam buku-buku tulisan At-Tehrani, Al-Qumi. Semuanya asalnya belajar buku ni. Summah Tada itu. Dalam buku tu menyebut sahabat ini 3 golongan. Kafir, fasik dan juga beriman. Waktu dalam buku tu banyak memburukkan para sahabat. Dia bawa mari dalil-dalil pada ayat Quran dan juga sejarah Nabi. Contohnya di dalam peperangan Uhud, sahabat yang turun daripada bukit Uhud, ini memang kurang ajar, tak taat kepada arahan Nabi, dia semua fasik, masuk neraka. Dia kata, adakah sahabat yang macam ni kita nak ikut? Jadi pelajar-pelajar kata, betul juga. Syiah sebut ni fakta, hujah, dalil. Kita tak pernah diasuh macam tu. Bila berdepan dengan hujah Syiah tak boleh jawab. Sebab buku Syiah pun tak pernah baca. Sebab tu puak-puak Aswaja dia tak boleh lawan Syiah, dia hanya lawan Wahabi je. Puak-puak Aswaja ni dia tak kerti nak lawan Syiah, dia tak tahu hujah Syiah. Dia duk lawan puak-puak Wahabi je. Puak-puak Salafi, golongan Salafi yang dituduh sebagai Wahabi. Dalam ceramah ni Syiah disentuh sikit ataupun tak sentuh langsung. Yang dia hentam ni Wahabi. Sepatutnya dalam bulan Ramadan ini zikir subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, dia Wahabi tak selesai lagi. Sebab dia tak kerti langsung masalah Syiah ni. Syiah ni sangat bahaya. Ada pun perbezaan Salafi dengan Asy'ariyah furu'. Syiah ni masalah usul, masalah akidah. Tapi dia oleh kerana dia tak faham, dia tak belajar Syiah, dia tak tahu Syiah ni sesat. Dia lebih menghalalkan peluru dan senjata dia kepada sesama Islam, sesama Sunni. Sedangkan Syiah ni tidak disentuh. Syiah pula pandai pula tu. Dia tak tibai puak-puak ni. Dia tibai puak-puak Salafi juga. Sebab puak-puak Salafi lah bahaya, yang tahu tentang langkah-langkah dia, kesesatan dia, penyelewengan dia, kejahatan dia.
Jadi puak-puak Salafi tahu, sebab tu dia menghalakan senjata dan peluru dia kepada golongan Salafi. Dalam hadis yang lain, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW seraya bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pandangan engkau terhadap seorang lelaki yang mencintai suatu kaum tapi tidak pernah bertemu dengan mereka? Rasulullah SAW menjawab, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintai. Maksud kata-kata Nabi SAW, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintai adalah bersama dengan orang-orang yang dicintai di dalam syurga. Maknanya cinta seseorang tak bertemu. Macam kita cinta kepada Nabi, tak pernah bertemu dengan Nabi. InsyaAllah akan bertemu dengan syurga bersama dengan Nabi. Allahu Akbar. Sungguh mulia dan besar ganjaran bagi orang yang mencintai baginda. Semoga kita semua ini tergolong daripada kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala dan juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan dan juga tindakan kita. Wallahu alam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.